Bismillahirrahmanirrahim. Pada kali ini kita akan bincangkan tentang salah seorang tokoh yang penting untuk kita fahami, ialah Senak Hakaronji. Senak Hakaronji yang hidup antara tahun 1857 hingga 1936. Jadi dia merupakan orang orang Belanda yang menyamar sebagai orang Islam bagi membolehnya masuk ke Mekah, bagi memerhatikan amal ibadat orang Islam. Dan dia dianggap sebagai tokoh yang penting bagi kawasan Asia Tenggara yang banyak memberikan jasa kepada Belanda untuk menguasai Indonesia. Dia merupakan pemegang PhD dalam bahasa Arab dan Islam pada tahun 1983. Dia mempunyai ijazah dalam bidang teologi 1878, sarjana dalam bahasa Arab Islam 1880, 2 tahun dia ambil master, 3 tahun PhD 1883. Orang yang dianggap hebatlah, datang ke Mekah tahun 1885, 2 tahun lepas tu. Menjadi penasihat Belanda bagi urusan Islam 1889 1906, mati tahun 1936. Jadi dia ni ketika mana masuk ke Mekah, dia menyamar, dia masuk Islam lah. Jadi bila masuk Islam ni, datang ke Mekah tak ada masalah lah, sebab dia cakap dia dah masuk Islam. Di sana dia perhati apa yang orang Islam buat, dan dia menulis buku, antaranya ialah Mekah in the latter part of the century, dan dia menukar nama dengan nama Abdul Ghafur. Inilah seorang profesor, penulis, mata-mata ni SB lah, arkitek politik Islam dan penasihat Belanda. Dia ni hebatnya dia ni, bila dia menjadi penasihat kepada Belanda, datang ke Aceh, datang ke Indonesia, dan dia berjaya mengorat anak Mufti Indonesia, Mufti Aceh, tersilap saya, Mufti Aceh. Dan dia kahwin dengan orang Indonesia, dapat anak, dan juga 2 orang yang dikahwin. Pas seorang mati, dikahwin dengan seorang lagi. Ini dia lah. Cuba korang teka mana dia. Jadi kalau ikutkan gambar ni, handsome lah kan. Orang malulah orang hidung mancung masuk Islam. Korang pun kalau orang hidung mancung ngorat ke orang perempuan ni, habis cair habis. Jadi berupa, berwajah, penampilan sebagai orang Islam yang warak kan, pakai jubah, serban, pakai rida, pakai apa ni, nampak macam orang Islam, tapi sebenarnya dia lah musuh sebenar kepada Islam. Ini Senak Hakaronji. Okay, dia datang ke Mekah. Apa yang menyebabkan orang Barat, orang Belanda khususnya di Indonesia ni, ditentang oleh orang tempatan, orang Indonesia? Khususnya apabila orang Islam yang pergi ke Mekah, balik daripada Mekah, mereka mempunyai suatu semangat lain macam untuk menentang Belanda. Orang Islam yang pergi ke Mekah, balik daripada Mekah, mempunyai satu semangat untuk menentang Islam dan untuk menentang Belanda dan menghalau penjajah. Ini kita lihat satu sentimen
di kalangan orang Islam, bukan sentimen, satu semangat di kalangan orang Islam yang pergi Mekah, bila balik daripada Mekah, ada semangat-semangat ini. Yang pertama, orang Islam yang boleh pergi ke Mekah ni bukanlah orang yang miskin. Bukanlah orang miskin, tapi kita kata ratanya beradalah, ada duit, ada tanah, ada apalah yang boleh membiayai mereka pergi ke Mekah. Dan bila pergi ke Mekah ni, maknanya mereka mempunyai pengurusan hidup yang baik, kemudian mempunyai kemampuan lebih baiklah daripada orang yang orang kampung yang pendedahan tu tak begitu luas. So mereka alhamdulillah pergi ke sana, pergi ke Mekah, bercampur dengan ramai orang daripada tanah Melayu, daripada pada masa itu Mekah dikuasai oleh kerajaan Turki Osmaniyah, kan. Ni bila ni, pada akhir tahun 1800, kerajaan Turki Osmaniyah. Jadi sentimen yang benci kepada Barat kuat ditiupkan di sana. So bila pergi ke Mekah, dan itu antara yang mereka dapat apabila mereka pergi menunaikan haji. Maklumlah, pergi haji pada masa itu bukan naik kapal terbang, tapi naik kapal. Naik kapal ni kan, mengambil masa 3 bulan, pergi 3 bulan balik. Dan 3 bulan atas kapal boleh buat apa? Duduk ni, mereka mengaji, mereka belajar, mereka kuliah, tazkirah. Kan? Bila pergi ke Mekah, duduk sana pun, mereka juga dapat peluang-peluang ilmu bercampur. Yang inilah yang antara yang mereka bawa balik sampai ke Indonesia, jumpa dengan Belanda, dikuasai oleh Belanda, yang semangat mereka menentang penjajah ni tinggi. Sebab itu kan, antara sebab kenapa didatangkan Senak Hagrounji ni ke Mekah, duduk kat sana tengok apa yang orang Islam buat di Mekah. Itu yang berlaku. Tapi kadang benda ni tak ditulis lah, tak ditulis. Jadi apabila Senak Hagrounji datang ke tanah Indonesia, dan dia pun merancana apa yang perlu dibuat oleh penjajah Belanda terhadap orang Islam. Apa kata Senak Hagrounji? Musuh kolonial, musuh penjajah bukan Islam sebagai agama, tetapi apabila Islam diangkat sebagai doktrin politik. Ini adalah satu musuh Islam, musuh kepada Belanda. Kalau orang Islam nak semayang, semayang. Kalau Islam nak puasa, puasa. Tapi kalau orang Islam mula mengatakan bahawa ni pemerintah ni kafir, mereka memusuhinya, mereka ingin menghalau mereka, ini yang bahaya. Bahaya. Kalau mereka nak semayang, mereka nak buat masjid, silakan buatlah masjid. Buat masjid. Mereka tak ada masalah. Masalah sekiranya mereka menggerakkan masyarakat, melakukan pemberontakan terhadap Belanda. Itu yang masalah. Jadi, kalau orang Islam nak semayang, nak puasa, sama juga dengan orang kafir musyriki Mekah. Nak tawaf, nak sa'i, nak buat apa, buat. Masalahnya ialah apabila menggunakan konsep tauhid, mereka mengatakan bahawa Islamlah satu-satunya agama yang betul, agama yang salah, kafir, dan kita perlu dakwah. Ini dakwah inilah yang bahaya. Sama juga dengan Senak Hagrounji. Bila kita dakwah, kan, kita tak rela lah kita berada di bawah naungan orang kafir, naungan penjajah. Kita tak rela, sebab dakwah ni kita nak menunjukkan bahawa kita ni satu agama yang kuat, yang boleh menyebarkan. Menyebar ni, dakwah-dakwah ni dibenci, tak suka. Jadi kalau orang nak pakai serban besar, pakailah serban besar. Kalau orang nak pakai ridak, pakailah panjang. 1 kilometer per ridaknya, pakailah. Orang Islam, orang bukan Islam, musuh Islam, dia tak heran dengan jubah, dengan serban, dengan ridak orang Islam. Tetapi dia akan mengambil cakna sekiranya orang Islam mula mengambil perhatian dalam soal dakwah, dalam soal kepimpinan, dalam soal pemerintahan, dalam soal kuasa,
dalam soal keadilan. Ini yang menjadi concern kepada Barat. Dia kata Islam terdiri daripada agama, dia kata, sosial, kemasyarakatan dan politik. Dan Al-Quranji memisahkan ketiga-tiga aspek ini. Agama, ritual lain, dia kata, sosial, kemasyarakatan lain, politik lain. Dia kata politik ini tak sama dengan ritual, agama, politik. Jadi kalau nak berpolitik, janganlah ambil hukum-hukum agama. Janganlah nak sebut tentang apa melaksanakan undang-undang berdasarkan kepada agama, ni tak boleh, kan. Jadi kerana Belanda menguasai, takkan Belanda nak ambil hukum agama. Jadi orang Islam ni semayang je lah, janganlah fikir-fikir tentang benda-benda yang lain, kan. Okey. Jadi dia berusaha menganjurkan pendidikan bercorak Barat dan kebudayaan Barat. Masyarakat pribumi bermesra dengan budaya itu hilanglah. Dia bawa sistem sistem pendidikan yang mesra Barat lah, mesra budaya dibawa budaya luar, bukan budaya agama dibawa. Kita kena ingat bahawa Sunnah Al-Quranji ni pada masa itu sentimen Kristian di sana kuatlah, pada di Belanda ni kuat. Dan antara yang strategi yang dibawa oleh Sunnah Al-Quranji adalah perlu menumpaskan segala bentuk kegiatan politik Islam yang membawa rakyat kepada penubuhan negara Islam. Yang ada apa-apa idea negara Islam ni, ini perlu dihapuskan, perlu ditumpaskan. Kalau perlu dengan kekuatan, senjata. Kalau perlu kekerasan. Kalau perlu tangkap. Kalau perlu bunuh. Jadi ini yang dilakukan oleh Sunnah Al-Quranji. Yang berlaku juga kat Malaysia pun sama. Jadi setelah baru diperolehi satu di penguasaan Barat, penguasaan penjajah, mereka perlu menyediakan pendidikan, kesejahteraan agar kaum pribumi menerima baik pemerintah dan mereka rela diperintah oleh orang kafir. Jadi jangan pergi tindas mereka, tetapi buat baik dengan mereka, berikan pendidikan, berikan kesejahteraan, ekonomi hidup apa semua. Jadi mereka tak kisahlah. Itu antara yang dinasihatilah. Kalau kita pergi tembak dia, pergi tekan dia, pergi bunuh dia, itu yang dimasalah. Ini juga yang mungkin berlaku di selatan Thailand. Kita dilihat tekanan-tekanan yang diberikan oleh pemerintah sana kadang-kadang menyebabkan orang Islam tidak boleh untuk menyentuh tentang soal-soal politik, dan orang Islam di kawasan Thailand, khususnya selatan Thailand, ada pemisah petani, pemisah Moro kat sana. Jadi kan yang banyak berlaku pembunuhan untuk nak mengelakkan daripada gerakan pembebasan itu. Jadi penjajah perlu membiarkan kegiatan ibadat yang tidak mengganggu soal politik. Malahan perlu memperlihatkan keprihatinan. Maknanya kalau orang Islam perlu duit untuk nak beli sejadah, bagilah duit. Kalau orang Islam perlu kepada duit pembangunan, nak buat masjid, bagi. Jadi jangan ganggu ibadat khusus mereka. Yang tak boleh ialah kalau dikaitkan dengan soal politik. Hukum Islam perlu disesuaikan dengan adat istiadat, adat masyarakat. Kalau benda tu dah terima, dia kata dianggap sebagai hukum adat, tak apa. Kalau nak buat benda baru, utamanya yang berkaitan hukum Islam, hukum hudud ke hukum apa ni, nampak menggunakan agama, dia tak boleh. Kalau dia dah jadi adat, tu kita tak apalah. Memanfaatkan golongan bangsawan bagi melemahkan kekuatan Islam. Kalau ada orang yang
uh, pembesar-pembesar ni, kita gunakan mereka. Sebab menggunakan mereka tu lebih mudah untuk menguasai orang tempatan berbanding dengan kita sendiri. Kalau kita yang pergi menyuruh buat perkara ni, mungkin orang tempatan tak nak. Itu kata Senat Agronji. Jadi gunakan pemimpin-pemimpin tempatan, orang yang dikenali oleh masyarakat tempatan itu, kita gunakan mereka supaya mereka boleh menerima penjajah ni dengan baik, dan mereka tidak lagi mempedulikan kekafiran orang kafir ni. Pemerintah barat mereka ni tak kisahlah, asalkan mereka boleh makan, semayang tu sudah cukup. Pendidikan perlu dijauhkan dengan ajaran Islam dan diterapkan pendekatan barat untuk membaratkan orang Indonesia. Orang pribumi yang mendapat pendidikan barat dan terbiasa dengan cara barat perlu diberi tempat dalam pentadbiran. Malahan mereka perlu diangkat sebagai ejen barat. Orang tempatan yang belajar, yang ada pendidikan, yang sudah terbiasa dengan cara hidup barat ni, mereka ni perlu diberikan tempat. Sama tak macam Malaysia? Jadi itulah penting untuk kita belajar strategi musuh. Sebab itu dalam surah Al-Fatihah Allah Ta'ala sebut supaya kita tak mengikuti jejak al-maghdubi alaihim waladdallin, iaitu orang yang murka dan orang yang sesat. Ini tafsir menyebutkan mereka itu adalah Yahudi dan Nasrani. Setiap hari kita semayang, kita sebut jangan ikut orang sesat, orang Yahudi yang memusuhi Islam, orang Nasrani yang memusuhi Islam. Setiap hari kita semayang disebutkan begitu. Jadi mereka ni kita kena faham apakah strategi mereka tentang Islam. Mungkin tak penting sangat siapa mereka, tapi yang penting ialah apakah rancangan jahat untuk mereka untuk merosakkan Islam. Tapi untuk nak mengetahui rancangan jahat, kena tahulah mereka. Tapi nak ceritanya, penting untuk nak tahu strategi mereka. Kerana apa? Memahami strategi sebahagian daripada Islam. Memahami strategi musuh sebahagian daripada Islam. Sebagai contoh, dalam periksa, memahami soalan sebahagian daripada jawapan. Sebab itu strategi. Dalam kehidupan kita pun sama. Memahami strategi musuh Islam dan sebahagian daripada Islam. Penting, sangat penting, kerana musuh Islam ni pasti dia akan merosakkan Islam dan menggalakkan orang Islam bergaduh sesama sendiri. Ini penting untuk difahami. Jadi ini antara kerja-kerja jahat yang dibawa oleh Senat Agronji yang perlu untuk difahami dengan baik, dan kita cuba refleks dengan keadaan-keadaan yang ada di Malaysia sebelum ini, untuk kita lihat bagaimanakah usaha jahat ini telah pun diikuti oleh semua negara, termasuklah Malaysia, termasuklah di negara-negara yang dimiliki oleh penjajah, bagi memastikan orang Islam terus berada di bawah kekuasaan dan orang Islam tidak berjaya mengembangkan agama mereka, dan diperah orang Islam ini, dikerah dan diikut cara hidup orang bukan Islam. Dan masa yang sama mereka cuba mengembangkan agama Kristian di Malaysia. Okey, sikit lagi saya nak tambah sikit lagi di Malaysia ni, penentangan di Barat, penentangan orang Islam terhadap British ni kuat. Jadi bila orang Islam pada tahun 1903, 05, 06 ni, British dia buat sekolah Penang Free School, Malacca Free School, antara lain untuk nak menjajah dan mengembangkan agama Kristian. Jadi orang Islam menentang sekolah-sekolah ni. Akhirnya sekolah-sekolah ni tutup. Dan akhirnya di Malaysia wujudlah sekolah-sekolah macam Clifford, Methodist, yang selepas itu antara lain untuk memberikan pendidikan
kepada orang Melayu, khususnya di kalangan golongan bangsawan yang mendapat pendidikan ini, dan mereka akhirnya menjadi pemerintah. Dan berlaku yang berlaku di Malaysia ni, usaha pengkristian itu cuba dilakukan, tetapi tidak berjaya sepenuhnya. Walau bagaimanapun, mereka yang berada di Malaysia, konteks di Malaysia ni, mereka berjaya menguasai politik, dan Islam telah berjaya dikesampingkan. Dan bila orang Islam merdeka, orang Islam penumbuhan ataupun penggubalan perlembagaan itu bukanlah di kalangan orang Melayu, di kalangan orang luar. Dan katanya ada seorang orang Islam di kalangan 4 orang yang diketahui oleh Lord Reid. Jadi mereka berjaya menumbuhkan Malaysia, tapi penyebaran agama Kristian ini kalau dalam konteks Malaysia ni tak begitu banyak sangat, nak kata berjaya tu tak begitu meluas. Mereka menumpukan kepada kegiatan ekonomi dan juga penguasaan politik dalam konteks Malaysia. Wallahualam, insyaAllah kita jumpa lagi dalam masa-masa lain.